selalu kata kalau nak masuk bilik room kena senyap. Okey, saya tak ada janji Okey, kita Ada. teruskan Tengok dengan sini. kerja kita hari ni, buku aktiviti jilid 2, muka surat 48. Tajuk dia adalah mengenai buah belinjau. Pernah makan buah belinjau? Tak. Kesian. Okey. Nah. Nanti kita tengok apa tu buah belinjau dan apa yang buku aktiviti nak kita buat hari ni ialah mengenai idea utama dan juga idea sampingan. Okey, mengenai idea utama dan juga idea sampingan. Bukannya samping yang saya pakai buat pergi sembahyang Jumaat tu bukan Okey, idea utama saya dah pernah ajar dah sebelum ni. Okey, mula-mula ni kan kita akan baca dulu ada 5 perenggan. 1, 2, 3, 4, 5 perenggan. Dan kita akan keluarkan idea utama dalam setiap perenggan dan juga kita akan keluarkan idea sampingan dalam setiap perenggan. Okey, saya mulakan dengan ayat yang pertama. Daripada pokok belinjau sehingga panjang sikit lah sampai petani. Okey. Para Sophia baca dulu. Saya angkat tangan dulu. Tadi. Okey, para Sophia baca. Pokok belinjau. Saya angkat tangan dulu. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Okey, terima kasih. Okey. Apa yang para Sophia baca tadi adalah pokok belinjau banyak kegunaan pada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Apa itu sumber pendapatan? Siapa boleh beritahu saya? Apa tu sumber pendapatan? Tak tahu. Udara segar. Udara segar? Punca duit. Punca duit. Kumpul duit? Punca duit. Jawapan dia ni dah nak betul lah. Ada duit tu dah nak betul lah. Sikit lagi. Kumpul duit. Kumpul duit. Untung. Okey, sumber pendapatan ni macam saya lah. Saya pergi sekolah. Sumber pendapatan saya adalah pergi mengajar dekat sekolah. Bila saya mengajar, hujung bulan saya dapat gaji. Gaji itulah sumber pendapatan saya. Faham tak? Macam cikgu, upah. hari ni cikgu dapat gaji ke? Mana ada? Ya ke? Mak saya dengan ayah saya dapat gaji hari ni. Suruh mak ayah belanja KFC sekejap lagi. Dengan KFC tak kena nasi Arab. Okey boleh faham sumber pendapatan tu apa? Sumber pendapatan tu macam gaji lah. Betul tak? Kalau kita jual buah, jual daun, jual pucuk dapat gaji, bolehlah beli barang-barang lain. Boleh beli beras, beli gula. Bolehlah beli makanan sedap-sedap. Okey, apa beza pucuk dengan daun? Pucuk pun saya tak tahu cikgu. Apa beza pucuk dengan daun? Siapa boleh terangkan dekat saya? Daun-daun lah. Tajam. Kalau dengan daun lembut. Daun lembut, pucuk tajam. Betul ke tu? Tak betul. Atau daun keras, pucuk keras. Salah. Daun lembut, pucuk keras. Saya tahu. Keluar. Tak tahulah. Saya tahu. Okey, apa dia Sophia ni nak? Ini batang. Pucuk memang tapi daun tak straight. Daun tak straight. Okey. Apa dalili tadi? Daun yang baru keluar. Apa yang daun baru keluar tu? Pucuk lah. Pucuk. Jawapan dalili tadi betul lah. Pucuk ni adalah daun yang baru keluar ataupun daun yang baru tumbuh. Sifat dia lembut. Okey, berbeza dengan daun. Daun ni asalnya daripada pucuk. Okey, daun ni asalnya daripada pucuk. Bila dah lama-lama dia keras, kita panggil daun lah. Kita dah tak panggil pucuk lagi. Okey.
Okey, seterusnya daripada buah belinjau sehingga keripik belinjau. Silakan Kasih. Saya nak. Sini tu ada bertanya. Bunga belimbing biasanya Buah belinjau. mana? Ni buah Buah belinjau. belinjau. Ah, Buah belinjau biasanya biasanya dijadikan ke keripik belinjau. ya Keripik. buah belinjau biasanya dijadikan sebagai keripik belinjau. Apa tu keripik? Merepek ke? Kan Keripik itu macam macam mana untuk dimakan. Macam mana tu? Manusia boleh makan. Keripik macam Keripik yang boleh manusia dimakan. Oh, cikgu kerana tadi Okey. kakak saya ada kelas Google Meet. Okey, saya bagi tahu apa tu keripik. Awak pernah makan tak? Potato chip. Pernah. Pringle ke, Pernah. Mr. Potato ke apa. Itu adalah tu salah pernah, satu pernah. keripik. Dia hiris. Dia hiris keripik tu, dia hiris buah tu, dipilih-pilih, lepas tu dia goreng jadi keripik. Tak pernah lagi orang buat keripik. Tak pernah lagi orang buat keripik dengan merebus. Keripik mesti goreng. Okey. Baik buat sendiri cikgu. Yelah, kalau buat sendiri, kalau setakat kamu seorang nak makan, takkanlah kamu nak buat sendiri. Okey, muka surat 48 ni Liza. Buku jilid 2 Okey, seterusnya. Daripada kini sehingga masin. Silakan Chan Yong Ki. Lina, cikgu. Silakan Chan Yong Ki. Daripada kini sehingga masin. Ini keripik belinjau diperbankan rasanya ada rasa pedas, manis dan masin. Okey, terima kasih. Keripik belinjau sekarang ni ada pelbagai rasa. Ada yang rasa pedas, ada yang rasa manis dan juga ada yang rasa masin. Tapi saya suka rasa yang masin sebab hampir sama macam kita makan kepek ubi kentang. Saya pedas. Saya suka pedas. Oh, suka pedas. Okey. Seterusnya. Pedas tak? Seterusnya daripada kepelbagaian sehingga belinjau. Saya Okey, saya pilih. Bagi saya pilih dulu. Okey, silakan Annabelle. Kepelbagaian Kepelbagaian belotok belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha keripik belinjau. Okey. Akilah Farzana, muka surat 48 Okey. Disebabkan produk daripada buah belinjau ini mendapat sambutan ramai, ianya dapat meningkatkan pendapatan pengusaha keripik belinjau. Apa yang dimaksudkan mendapat sambutan ramai? Orang ramai sambut ke buah tu? Tak. Apa maksud sambutan ramai? Orang nak beli buah tu. Orang nak beli buah tu, sikit lagi nak betul. Orang yang Sekejap Guru besar telefon saya sekejap. Okey.
Assalamualaikum, ada orang tak? Ada kejap. Guru besar telefon, dia kata Farah Sufian masuk tak kelas hari ni? Tak tahu. Okey. Apa maksud mendapat sambutan ramai tu? Tak tahu Maksudnya orang nak jual. Oh, nak jual? Ramai orang suka. Ramai orang suka. Orang nak jual. Orang nak jual. Orang nak beli. Ada lagi. Apa lagi? Tak tahu dah. Tak tahu dah. Tak tahu. Saya pun tak tahu apa yang cakap. Okey, mendapat sambutan ramai ni maksudnya jualan dia ramai orang beli, ramai orang nak. Laku lah, senang cerita jual laku. Dalam bahasa Melayu yang kamu biasa sebut tu jual laku lah. Jual goreng pisang panas laku, orang beli. Ramai orang nak. Contohnya macam saya jual keripik. Satu hari saya boleh buat 10 beg je. Jadi tak sampai satu hari keripik dah habis. Maksudnya mendapat sambutan ramai. Itu yang dimaksudkan dengan mendapat sambutan ramai. Laku jualan saya habis dijual. Ataupun bila dah habis dijual, permintaan pula sangat tinggi. Orang sentiasa nak. Okey. Selain itu. Apa dia? Tapi sedap. Aku jual kerepek, bukan aku jadi cikgu je ke? Kan ke contoh. Tu contoh je. Okey. Cikgu saya nak Saya cikgu. ingat betul-betul nanti Pilih. saya boleh datang rumah cikgu, saya boleh tolong. Nanti dapat upah. Okey, bermula daripada selain sehingga Saya nak. sayur. Sehingga sayur. Para Sofian Idina silakan. Cikgu nak sebut nama Selain lain lah mula-mula tu pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Okey. Para Sofian tadi baca. Para Sofian pula. Sofian Idina tadi baca selain itu pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Ada tak nama lain untuk ini? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa dia? Kalau kita pergi dekat kedai orang Melayu kan, nanti kan dia bagi sayur-sayur macam tu dia bagi dengan sambal belacan, dengan budu, dengan cincaluk. Apa pun nama sayur tu? Salad. Bukan, mana ada orang salad makan dengan belacan. Oh, tak ada Tomat? Bukan. Tomat. Apa nama sayur-sayur tu? Dia letak dalam satu Timun? bekas. Ada Buah banyak timun. sayur. Sayuran. Lepas tu ada sambal belacan, ada budu, ada cincaluk. Apa nama sayur tu? Saya Bukan sayur lah. Dia sayur Campur-campuran. bukan. Sayur-sayur? Dia nama makanan. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi Evangeline. Dah nak habis DPR dah. Type kat Google je lah. Type kat Google je. Bukan salad. Salad orang tak makan dengan sambal belacan. Saya lupa apa nama. Saya lupa apa nama. Tak tahu. Okey, saya bagi clue Google lah. Biasa kalau kita pergi kedai makan, dia letak dalam satu bekas. Ada kacang botol, ada timun, ada paku pakis. Ada macam-macam lah. Boleh. Timun. Tadi Apa kata nama? ada timun. Ya, apa nama Nasi menu lemak. makanan tu? Nasi lemak. Bukan. Mana ada orang makan nasi lemak dengan sambal belacan? Tapi nasi lemak ada timun, ada kacang. Bukan. Kamu pernah makan tak ulam-ulaman? Ulam. Ulam nama dia. Dah dengar. Saya dah sebut semua nak sebut Okey. Pucuk dia boleh dibuat sayur atau nama lain kita panggil sebagai ulam. Ulam tu lah yang kita makan dengan sambal belacan, ada orang suka makan dengan budu, ada orang suka makan dengan cincaluk. Apa tu budu? Pernah makan budu? Tak. Nama dia pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar Sedap tau budu tu. Beruduk kan? Nak kata. Beruduk kan katak ke ni? Bukan tu berudu.
Okey, budu tu makanan orang negeri Kelantan. Tapi sekarang dekat mana-mana kalau kedai makan pun dah ada dah budu tu. Memang sedap. Makan dengan nasi panas-panas kan. Letak sayur, letak ulam-ulam, makan dengan budu. Okey. Seterusnya. Cikgu pernah makan ke? Pernah. Sedap. Kalau makan nasi kerabu biasanya ada budu tu. Makan tak Nasi ajak. kerabu. Tak sedap lah. Okey, muka Oh, surat saya pernah 48 Nabila Shini. Okey, seterusnya. Bermula daripada rasa sehingga makanan. Nanti kejap. Dari Lily bukan dah baca ke tadi? Lagi lah cikgu. Okey, bagi Aimi dululah. Aimi baca Aimi. Panjang lah cikgu. Salat. Mana cikgu? Tadi cikgu. Rasa buahnya Rasa buahnya lemak, manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. okey, terima kasih. Dia bagi tahu buah belinjau ni rasa dia lemak manis dan menambahkan keenakan dalam masakan. Apa maksud keenakan? Sedap. 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 Delicious. Ini senang, tak boleh jawab, tak tahulah macam mana nak cakap kan. Okey, sambung lagi bawah. Daripada seterusnya sehingga papan. Dari Lily. Awak pula baca. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Apa itu papan? Siapa tahu? Kayu. Kayu yang dipotong. Kayu yang dipotong. Kayu sudah dipotong. Okey, saya tunjukkan apa beza kayu, apa beza papan. Okey. Yang kamu tengok sekarang ni, ini namanya dia lebar. Nampak? Dia Dah pernah lebar tengok dah dan cikgu. dia juga nipis macam ni. Ini namanya papan. Kalau kayu, kayu lain. Okey, ini kayu. Dia besar-besar nampak ni. Kayu ni. Ini papan. Papan lain lah. Papan dia lebar dan juga nipis. Biasanya kita guna Dah untuk pernah buat tengok. dinding, buat lantai. Okey? Saya selalu tengok kat belakang rumah saya cikgu. Okey, seterusnya. Daripada hal Okey. ini sehingga petani. Akilah Fazana, silakan. Kenapa? Akan meningkatkan pendapatan petani. Okey, terima kasih. Disebabkan boleh. Takkan saya nak ikut pula. Cikgu nak baca kesimpulan. Okey, sabar. Okey, disebabkan pokok belinjau ni keras dan juga buah dia sedap dan juga pucuk dia boleh buat ulam. Maksudnya boleh meningkatkan pendapatan petani kalau dia berjaya jual ataupun dia berjaya manfaatkan sebatang pokok tu. Okey. Kesimpulannya, kita baca sampai habislah. Saya nak suruh Jadrina, silakan. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomunikasikan pertamanya buah belinjau kerana amat digemari oleh golongan. Okey, terima kasih. Okey, kesimpulannya pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Maksudnya dia multi-purpose. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai multi-purpose. Ataupun pokok belinjau boleh dikomersialkan. Maksudnya kita boleh jadikan sumber pendapatan ataupun kita boleh jual, kita boleh proses jadi macam-macam produk. Terutamanya buah belinjau kerana amat digemari oleh semua golongan. Okay, kita tengok ke bawah. Aduh, tadi dah baca ni, nak tengok yang bawah pula. Pening kepala kan? Nak lagi para Sofian tu. Nampak pening kepala dia tu.
Tapi kalau Itulah. cikgu bagi jawapan, hilang pening dia, betul tak? Hilang sakit sekali. Okey. Kita tengok dekat sini. Idea utama ini perenggan satu. Ini perenggan satu, ini perenggan satu. Okey. Idea Kalau utama cikgu saya untuk turunkan tangan. okey, Saya idea turunkan utama tangan, saya tak untuk jawab. perenggan satu. Siapa nak cuba? Apa cikgu? Idea utama untuk perenggan satu. Yang ini, perenggan satu. Daripada pokok sampai petani. Siapa nak cuba? Apa dia kasih? Idea utama. Ha. Apa idea utama dia? Senang je ni. Saya dah ajar dah dulu. Idea utama dia Pokok belinda banyak kegunaan kepada manusia. Okey. Tinjau Kasih banyak kata, kegunaan kepada manusia. saya pun sama. kasih kata pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Siapa setuju? Saya sebab saya pun Saya, jawab tadi. Ya Saya pun ke? sama. Okey, Akilah kata dia tak setuju. Akilah punya jawapan apa pula? Saya tahu pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Okey. Tak tepat tu. Kalau kamu dah ambil semua sekali, yang mana satu isi sampingan dia? Oh, pokok belinjau banyak kegunaan manusia. Idea pertama. Idea sampingan buah, daun Saya- dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Okey. Dah nak betul lah. Idea utama tadi dah betul. Okey. Pokok belinjau banyak kegunaan pada manusia. Kita tulis kat sini. Cikgu Arif lagi bagi jawapan ya. Tapi Mana ada saya punya jawapan tahu tak? bagi nama kot. Belinjau Cikgu tolong tulis. banyak kegunaan kepada siapa? Kepada kucing? Kepada manusia. Siap idea utama. Cikgu boleh tolong besarkan. Paling besar dah ni. Dah cikgu. Dah cikgu. Saya awal-awal lagi dah siap. Dah cikgu. Cikgu type. Kita orang tulis pakai tangan. Tu pun Kang tak boleh baca tulisan dia. Kalau dekat sekolah, kita orang siap dulu. Baru cikgu siap. Kalau kat sekolah cikgu main bagi banyak-banyak. Nak ke? Tak Ya nak. ke? Dulu saya selalu kena buat sakit tangan saya. Bila PDPR sikit je. Kalau dekat sekolah. Banyak. Okey. banyak. Idea sampingan dia ialah menjadi sumber pendapatan kepada Pendapatan siapa? kepada petani. Ya, petani. kepada petani. Okey, kepada nokta. Nokta jangan lupa. Lalu saya tengok nokta tak ada huruf kecil semua, dia bantaikan semua huruf kecil. Yelah. Pantai je. Nanti kalau kat sekolah kena disemak, cikgu selalu cakap mesti atau ada warna merah punya. Betul. Cikgu saya siap. Okey, Cikgu saya dah siap. bagus. Siap? Cikgu saya dah siap. Dah siap.
Okey. Tunggu kejap. Okey, yang dah siap cuba tengok yang kedua pula. Apa idea utama dia agak-agaknya? Tengok perenggan nombor 2 ke atas. Dia kata buah belinjau biasanya dijadikan keripik belinjau. Kini keripik belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, rasa masin, rasa manis. Okey, disebabkan kepelbagaian produk belinjau ini okey, dapat meningkatkan pendapatan pengusaha keripik belinjau. Apa idea utama dia? Siapa boleh bagi tahu saya? Nanti buka sekolah saya belanja dia. Wah. Cepat. Belajar apa, Belajar apa cikgu? cikgu? Belajar apa? Belajar apa? Rahsia lah. Belajar Buah belajar Ibupromex Ibupromex cikgu. buah belinjau biasanya dijadikan keripik belinjau. Salah. Disebabkan Cikgu soalan ni belajar apa, susah, cikgu? patutlah saya nak belanja. Cikgu belajar Ibupromex cikgu. Dijadikan Sabar tu cikgu. belinjau. Mana Ibupromex kalau soalan susah. Promex lah. Cikgu. Cikgu nak. Boleh Apa lah dia, cikgu. Lily? Ibupromex. Belinjau biasanya dijadikan keripik belinjau. Salah. Salah. Ni soalan susah ni. Bukan senang-senang saya nak belanja orang. Cikgu, ulang balik soalan. Idea utama Kalau dia. cikgu belanja satu Kamu kelas tengok kita kepada orang perenggan kedua Ibupromex. dekat atas. Boleh? Seorang jawab, cikgu belanja semua orang Ibupromex. Saya pun pakai handphone Cak Ayam je nak bagi Promax kat awak pula. Ya. Cepat. Siapa nak cuba idea utama? Perenggan kedua. Tengok perenggan kedua betul-betul. Buah belinjau ini biasanya dijadikan sebagai keripik. Salah. Alah. Cikgu, Ha. kalau cikgu dapat jawab pun cikgu kena bagi juga Ibupromex. Boleh cikgu? Mana Cuba boleh? dulu. Kena cuba dulu. Apa tadi Akilah? Macam tak nak betul je tu ni. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Dah nak betul lah. Kena sikit lagi tu. Itu jawapan dia. Sikit lagi tu. Mana Akilah, mana Akilah? Saya nak tengok sikit. Saya nak betulkan. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Panjang Apa- sangat. apa Cuba tadi? pendekkan. Produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Salah. Apa Akilah tadi? Cuba Akilah pendekkan. Pelbagai produk belinjau ini dapat sambutan ramai. Bukan Salah. ke. Pelbagai. Kepelbagaian produk belinjau ini dapat apa lo tak apa lagi tahu. Susahnya. Dapat sambutan ramai. Susah juga nak dapatkan Ibupromex. Okey, kita dengar jawapan Amy pula. Ada Amy. Amy angkat tangan. Ini tukar jadi itu. Tak ada. Okey, nampaknya semua orang tak dapat jawapan. Jangan. Cikgu kena belanja juga. Cikgu kena belanja juga. Jawapan dia sebenarnya, kalau kamu tengok perenggan nombor 2 ke atas, ini perenggan nombor 2 kan? Okey. Dia dah cerita dah. Buah belinjau biasanya dijadikan keripik belinjau. Kini, keripik belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, rasa manis dan rasa masin. Yang atas ni sebenarnya huraian dia. Kita tak perlukan pun ni semua ni.
Ni semua tak nak. Jadi kita cuma perlukan yang ini saja, kepelbagaian produk melinjau. Ini idea utama. Dan idea kedua, dan idea sampingan dia adalah dapat meningkatkan pendapatan pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha keripik belinjau. Keripik belinjau. Okey, sekejap saya tulis kat bawah. Seorang pun tak dapat jawab. Tapi kita orang cikgu kata berusaha baru dapat. Kamu tak usaha pun, kamu ambil jawapan orang lain. Ya, saya sakit cikgu. Cikgu tak tahu yang kita ini mendapat. Okay. Baik. Daripada abang saya sakit demam. Mentah-mentah sakit hari biasa. Usaha apa tadi? Keripik belinjau. Okay. Saya je belanja diri saya sendiri. Tak. Alah. Kalau tak belanja handphone Pro Max pun tak apalah, cikgu bagi iPhone 7. 1,000 lebih. Dahsyat cikgu. Saya belanja diri saya sendiri nanti pergi McDonald je. Alah. Pergi McDonald tak ajak. Okey, idea yang ketiga, idea utama yang ketiga apa dia? Apa dia? Perengan ketiga dia tulis ni. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur, buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam masakan. Apa main point dia kat situ? Apa idea utama dia? Dapat ajar ke cikgu kalau dapat jawab? Ini susah. Ini susah. Dapat? Ajar. Cuba dulu. Okey. Saya sekejap Saya tengok orang lah. Saya nambahkan keenakan dalam makanan. Itu apa? Idea sampingan? Okey, itu idea sampingan betul. Idea utama dia apa? Yes. Betul. Tapi saya tak tahu. Apa idea utama dia? Tak tahu. Pucuk dan buahnya juga boleh pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Okey, tadi awak jawab. Idea sampingan dia menambahkan keenakan dalam makanan ataupun masakan, betul? Apa benda yang menambahkan keenakan tu? Pucuk. Rasa buahnya lemak manis dan panjang sangat tu. Apa benda yang menambahkan keenakan tu? Apa benda tu? Pucuknya. Jadi cuba buat ayat. Rasa buahnya sama lemak manis. Saya tak buat ayat. Jadi dah betul lah. Ayat sampingan dia betul. Nanti saya bagi dia ayat. Menambahkan keenakan. Waktu belajar satu, you belajar dua je. Saya akan buat ayat. Idea utama tak dapat lagi. Apa dia? Pucuk dan buahnya juga sumber. Pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Apa dia?
Yang ada rasa pedas manis. Yang apa? Yang serba apa? Yang Lemak manis. pedas, serba pedas. Serba lemak manis. Pedas manis. Yang serba lemak manis. Yang serbaguna. Yang sebagainya. Pucuk dan buahnya yang serbaguna boleh membuatkan makanan menjadi lebih enak. Okey, lagi 2 perenggan lagi. Perenggan keempat pula. Ni yang keempat ni senang. Tempat batang. Apa dia Akila? Batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Yang dia nak betul lah sikit lagi. Kamu cuma perlu pisahkan. Jangan gabungkan. Okey. Batang pokok belinjau. Itu idea utama. Lepas tu pula keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Dan nak betul lah. Sesuai Sikit lagi. bahan untuk membuat papan tu idea sampingan. Ya. Yeah. Sikit lagi kena betul kan. Dan nak betul lah sikit lagi. Aduh. Apa lagi? Apa dia Akila? Terbang tangan tu. Apa dia? Memang tak dapat salin lah semua ni. Lepas dia tengok YouTube cikgu. Cikgu macam mana cikgu boleh famous? Cikgu nak. Okey, apa dia Lily? Selain itu, pucuk buahnya juga sumber pendapatan. Itu tadi jadi. Selain itu, pucuk dan buah-buahannya juga sumber Ni perenggan keempat dari Lily. Tak ada benda tu. adalah Benda tu. boleh. Okey lah. Saya ambil jawapan Sophie Dina tadi. Lepas tu saya ubah sikit. Okey. Okey. Batang pokok belinjau keras. Okey, dan idea sampingan dia adalah sesuai dijadikan papan. Senang je. T sampai 2. Senang sebab cikgu kasih. Kat sekolah nanti buat sendiri. Tak ada. Kat sekolah saya nak cikgu kasih. Dah siap cikgu. Susah. Okey. Dan yang terakhir, cepat saya nak pergi sekolah ni, dah lambat ni. Tidak. Dia masih je kat Google lah quiz darjah 3. Sekarang kau waktu rehat. Saya nak pasang tu yang kehadiran kamu pagi-pagi tu, yang pakai kad tu. Yang pakai kad. Kad RFID yang pagi-pagi tu kan scan. Oh, yang QR tu. Akan meningkatkan Kenapa cikgu pendapatan nak buat untuk kita orang? ayat utama. Idea utama. Akan QR. meningkatkan pendapatan petani. Ayat pertama. Bukan. Salah. Cikgu pergi lepas Pokok rehat. belinjau ialah berguna. Inilah cikgu cakap tadi. Patutlah. Apa dia yang terlibat? Cuba satu. Pokok belinjau boleh salin.
Sebab Komersial. nanti boleh tengok YouTube cikgu. Salah eh. Dikomersialkan. Itu ayat pertama. Okey. Terutamanya buah belinjau kerana sangat digemari oleh semua golongan. Itu ayat sampingan. Salah. Betul tak? Salah. Salah lah. Ayat sampingan. Cikgu nak Okey, tadi Lik silakan. pokok belinjau boleh dikomersialkan. Cikgu kata soalan yang keempat senang. Ni kelima dah. Terutamanya buah belinjau. Okey, tengok kat sini sebab sebaik saya nak pergi sekolah tau. Kalau tak buat sendiri ni. Pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Cikgu tak jarakkan ialah dengan pokok. Ya ke? Okey je tu. Jadi sampingan dia boleh dikomersialkan terutamanya cikgu siap dulu. Dah. Okey, cikgu. Okey. Okey, nanti Sophia je ambil hadiah kat saya Cikgu. Cikgu boleh naik ke atas sikit ke? Naik atas sikit. Macam ni. Cikgu. Cuma Atas sedikit. kita orang dah buat habis dah cikgu. Macam ni. Habis. Cikgu kita orang dah buat habis. Cikgu dah Ya. buat habis. Atas saya belum habis salin. Ini. Cikgu tengok kita orang. Ke kenapa ke KEENAKEN? Mana satu ni? Dah siap cikgu. Okeylah kalau dah siap, saya nak pergi sekolah ni. Besok sambung lagi kelas pukul 8.10 pagi. Okey, yang tak sempat salin nanti tengok video nanti saya bagi video Okey, cikgu. Bagus. Cikgu saya. Baik cikgu. Okey, tak apa. Nanti tengok video saya kalau tak sempat salin. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Bye bye. Terima kasih cikgu. Bye.